Sahabat-sahabat ni kita nak buka cerita tak boleh kata kiamat pelik gapo dia. Ulama-ulama dulu ke. Kalau majlis mesyuarat, majlis fatwa. Tanya masalah, debat ni masalah hukum ni. Ni jawab ni. Pening pala, orang kali pening. Kali ni kok kita ni. Kok kita tak cukup masalah ni lagu ni. Gini lah kok kita kena tanya Nabi dia gini. Ambil kailasi lagi. Ya Rasulullah, tanya direct. Ahli majlis fatwa negara mana dah ni? Boleh buat kerja lagu tu. Orang zaman dulu, mesyuarat dalam satu-satu hukum, apabila tak pecah masalah, dia mau nak percaya tak percaya, tak wajib cerita ni, tak jadi kafe, cuma mau nak cerita, nak suruh maruh habis sikit je. Gapa dia, orang dulu nak kata hubungan dia kuat dengan Rasulullah, apabila tak ada jawapan, dia selok kali aku ni tarik. Ya Rasulullah tu cuba cari, ya Allah, ni hukum hakim kait dengan agamamu, ya Allah, tolong selesai masalah ni. Biar kami boleh buat ibadat betul dengan keinginan. Dia selok nasib, pakai tanya Rasulullah, ya Rasulullah, lagu mana jawapan? Rasulullah jawab, bra. Imam Abdullah Al-Haddad kata, aku ni, dia buta. Dia mengada kita. Mesti tunggu. Orang buta, orang cacat, zahir tidak menunjukkan batin dia tu cacat. Apabila dia kata aku muskil dalam mana-mana hadis. Dia mengada. Dia muskil. Dia mungkin dia nak pajak juga. Nak rojok kita, mungkin dia tak nampak. Allah ni bukan boleh dengar macam voice code, apa dia mana ada. Jangan dulu. Katanya Imam Haddad, kalau aku muskil mana-mana hadis, dalam kita aku hadis bodohnya. Maka aku tanya Rasulullah sendiri. Dia kata, jadi kita nak percaya atau percaya tu boleh pada kita. Kita percaya pun tak rugi, kita tak percaya pun. Gitulah dia kata. Suku ambo makan aiskrim sedap. Patut kata aiskrim ni sedap. Dia mau percaya tak percaya pun tak rugi dia. Bukan tak habis piti dia. Cuma ambo kena makan aiskrim tu. Gitu lah. Ambo oyak tu ya. Dia mau nak percaya tak percaya. Ikut dia mau tak masuk ngaku ambo sebab dia mau tak percaya. Gitu lah. Maka wali-wali ayat cerita tu juga supaya nak membangkitkan semangat hubungan kita dengan Nabi. Maka lagu tu, dia nak wayak kata mu buat lah. Mu dia boleh supaya aku juga. Maka Imam Haddad kata kalau aku muskil, aku tanya Nabi sendiri. Nabi kata hadis ni sahih. Sekalipun tak ada kita kata hadis ni do'eh. Nak kata gua nak. Mu nak percaya manusia kata, kok tu dia sendiri kata. Kok mari Imam Haddad tu setek. Kok mari ku Imam Haddad tu setek kau. Sedap selalu kok mari ku Imam Haddad setek. Kok mari ku demo. Malaikat belakang kau dia. Manusia biasa lah. Jadi, jangan buat sesuatu kerana makhluk. Pegang sungguh dalam hati kita. Kerana buat sesuatu kerana makhluk itu bererti kita tidak membuat dengan jiwa kita. Jadi kita buat kerana makhluk. Bukan kerana keinginan kita. Maka orang yang bersifat dengan sifat ketuhanan saja, bersifat dengan sifat hak comel saja boleh buat satu dengan jiwa. Kalau kita tak buat dengan jiwa, kita akan rasa terkejut. Ambo tahu, buat kerana ambil hati, buat kerana. Jadi kalau kita buat kerana Allah, ni mari daripada dalam sungguh. Jadi jangan nak percaya kau orang kata gajah lima, kalau benda tu tak sesak, tak jadi sesak. Buku tadi kita menyepin, buat hujah lah. Tuan Mina ni, mari cerita, ni bukan saja-saja. Hak kita ni tak jambi. Tak, isi dari kita. Kita ni orang ngaji, orang alim. Bukan surat khabar, kalau surat khabar, orang jahil pun baca. Orang fasik pun baca, orang munafik pun baca, tapi kita ni jaga-jaga orang jenis, orang belajar saja baca kita. Maka apa faedah nak mari cerita ni kalau dia tak buat hujah? Dia nak kata dia buat hujah juga dengan mimpi. Maka ulama-ulama banyak mana berhujah dengan mimpi. Kok orang tak si hujah tu suruh oyak lah. Ni tu. Kamu tengok banyak ulama tak si hujah. Buat mari senarang. Wah bisa jo. Jo apa tu bukan ulama. Ambo ingat ulama sungguh buat kejuk ambo. Wahabi. Wahabi. Ya Wahabi. Jelas. Ni kata ulama. Ulama lain, Wahabi lain. Nabi lain, Wahabi lain. Kenapa? Ni lawan Wahabi takut lawan Nabi. Lawan Wahabi ke lawan Nabi ke? Oh. Ada satu benda. Anak kamu nak suka tapi kena wayak juga takut bodoh patah belakang. Bodoh ni kalau dia berat sangat dia naik patah belakang. Supaya nyakit sakit tinggal juga kau ni. Dia gini. Ada benda tu dia kata ikut sunnah lah. Macam ikut sunnah lah. Ikut sunnah. Dia pun tulis dalam satu kolom je lah. Dia sebut hadis. Dia sebut periwayat hadis. Dia sebut pengeluar hadis. Dan nombor hadis. Gitu lah lebih kurang. Dia pun kata cara ikutlah sunnah Nabi. Ikutlah sunnah. Dia kata apa tu? Dalam kita kecek mengenai hadis, kita kena sebut siapa dia perawi hadis. Perawi hadis, pengeluar hadis dan nombor hadis. Ikutlah sunnah, dia kata. Sunnah Nabi ada Nabi kecek. Kecek dikeluarkan oleh Bukhari, hadis yang ke-70. Betul ke tak? Dengan dia kata-kata dia ikut sunnah. Betul ke tak? Kau ikut cara dia? Orang yang kecek sebut hadis, sebut sahih, sebut apa. Tok Ngali tak sebut gitu.
Nah, kita tengok ramai ulama kecek gitu saja. Bapa kalau dia kata benda itu sunnah, ni ada lah. Nescaya dia akan sebut hadis, dia akan sebut nombor, sebut apa. Kita tengok apa? Kerana sebab. Dia kata apa? Bapa amu baca mata hadis saja kerana kalau orang jahil, tak perlu dia tahu bab dalil. Kalau amu kecek pun dia tak faham juga. Jadi tak perlu amu sebut dalil, tak sebut nombor apa. Kalau orang alim, dia tahu dah hadis ni hadis ke berapa. Hadis ni sahih ke hadis ke apa, sebab tu amu baca mata saja. Jadi baca gotu tu tak perlu sebenarnya. Untuk tujuan apa? Ambo nak masuk ke ilmu dalam kategori apa sehingga ambo terpaksa kena sebut hadis ni. Ambo baca mata hadis saja. Kalau dia mau orang jahil, kalau ambo kecek dia mau tak faham juga. Kalau dia mau orang alim, tak selayaknya kalau ambo kecek dia mau tahu dah hadis ni hadis ke apa dia. Maka hujah orang zaman dulu apa dia baca mata hadis saja. Dia kata lagu tuduh. Kalau lah dia mau sokong orang zaman dulu kecek hukum wajib, haram, sunat, makruh gitu lah. Dalil tak boleh tahu. Mau. Bapa, dia mau ni nak jadi orang alim ke jadi orang jahil. Kalau dia mau masuk kategori jahil, kalau mau kecek, dia mau tak faham. Tapi kalau dia mau realing, kamu tak boleh wayak dah. Dia mau tahu dah. Berbahasa dia mazhab. Jadi tak payah dengar saja ya sebenarnya. Jadi dia dua kategori ya dalam belajar ini. Sama ada orang ni jahil ataupun orang realing. Kalau orang realing, kita tak payah wayak dah. Dia tahu dah. Kalau dia orang jahil, kita wayak pun dia tak faham mana juga. Jadi kau pening pula jadi. Sebab tu lah. Tu cara dia. Sebab tu baca cerita kan dia. Allah tak ada goni, tak ada berapa dia. Berapa dia mau nak tahu. Kalau dia mau orang jahil, jadi kau masalah juga. Ya Allah ni, pergi ni. Apa ada hadis ni lain pula. Allah bercangguh. Kamu nak pergi hadis ni. Tu kata kaki pula. Nak tahu boleh, tapi orang belajar. Untuk orang belajar, boleh. Tetapi kalau orang nak masuk dalam kategori, tak boleh. Kalau dia nak belajar, boleh. Tapi kalau untuk nak tahu dalam masuk kategori, nak kelah ke demo ni orang jahil ke orang alim. Dia mendakwa dia orang alim. Dia mau tak tahu status hadis ni lagu mana. Perbandingan hadis ni lagu mana. Awak ingat demo alim semua. Tengok. Dok payah ada status hadis ni. Dok uibar ni sahih atau tak sahih. Kalau dia mau jahil, dia mau tak boleh nak hukum, jadi pening lah aku. Jadi tak boleh layan lah mana. Amu nak syukur tu dia kata, ikutlah sunnah. Maknanya setiap kali buih hadis, nombor hadis ni. Bila masuk Nabi buat, amu hebat tu. Nabi ada kecil aku tu. Ada sahabat sebut, hadis riwayat Bukhari. Maka sunnah ni ikut Nabi kan dia apa buat? Dia kata ikut Nabi. Ni mana ikut sunnah lagu ni? Betul tak? Cara demo tu ikut sunnah lagu tu. Ikut cara demo dia. Ayatlah cara pengajian metod hadis ambo lah. Lagu ni kena sebut ni. Ayat je lah. Jangan kata ikut sunnah. Tak ada kitab dulu macam-macam orang pujuk. Guna mimpi, guna gapo. Tak ada orang kritik. Apa? Sebab orang semua nampak tu helah. Orang lain ni tak nampak hadis sahih mauduk juga Allah. Benda yang menyerabut ke kepala orang, menjauh ke orang daripada tu. Patutnya nyanyi ilmu hadis. Kalau orang mengajar maulid tak apa. Dia orang mengajar mengagut. Jadi kau pening orang. Kalau orang awal, tak tahu lah. Tak perlu sangat dia tahu hadis ni sahih ke mauduk ke gapo dia. Cuma orang lain kena tahu lah. Sesuai dengan dia. Kalau kita tak percaya kepada pengarah, tak usah baca kita di awal-awal lagi. Hangga tak percaya tu yang ni mengaruh kau sikot dia. Dia mau tulis tesis ada sebanyak kita ada karya. Dia mau ulama, siapa dia itilah dia mau. Berapa orang? Anak murid dia mau wali-wali belakang tu. Tiba-tiba mari satu orang. Dia ceramah dalam ceramah dia ni. Saya tak tahu macam mana dia boleh ceramah benda tu. Teruk benar cara dia sebut. Dia kata tuan-tuan, antara dakwaan dia lah. Dia kata, bahaya dakwaan ni. Dia kata, ulama' dulu. Tak tahu siapa dia. Dia sebutlah ulama'. Mereka ni bincang tentang satu masalah. Tuan-tuan ni tolong dengar saya punya cerita ni dan tuan-tuan tolong nilai tera manakah si fulan ni. Jadi dia kata ulama' dulu ni bincang tak jumpa solution, tak jumpa jawapan. Apa dia buat? Depa selok terai. Buat apa selok terai? Selok terai tanya terus Nabi. Ni bukan sahabat ni. Ni dia kata ulama' dia. Ulama' dia bincang. Macam mana? Tak ada. Hang tahu? Tak tahu. Hang tak tahu? Tak tahu. Okey. Don't worry. No problem. Selok.
Rasulullah dah wafat dah. Selak kain. Ya Rasulullah, ni kami duk bincang ni macam ni. Apa dia jawapan dia? Rasulullah pun habaq jawapan dia lagu ni. Tu dia. Tuan-tuan. Hei. Lena ke? Selok tiara tanya Nabi. Selok tiara bercakap dengan Nabi. Tanya, ni masalah ni kami bincang dah, kami mesyuarat dah, tak ada jawapan. Rasulullah tolong habaq Zat. Rasulullah pun duduklah sebalik tiara. Dia pun habaq. Selesai. Rasulullah yang jawab. Dakwaan ini tidak pernah disebut oleh mana-mana sahabat. Sahabat tak pernah kata lagu ni. Tuan-tuan, masalah yang paling besar yang berlaku selepas kewafatan Rasulullah apa dia? The biggest problem apa dia? Lepas Rasulullah wafat, apa dia problem yang paling besar? Isu apa? Isu pelantikan lah. Betul tak? Tuan-tuan, Masya Allah, tuan-tuan kena buka mata ni, kuih teruk agama kita ni. Betul tak tuan-tuan, apabila Rasulullah wafat, apa yang diperselisihi di kalangan para sahabat, berlaku pertelingkahan di kalangan para sahabat sehingga jenazah Nabi delay, betul tak? Tuan-tuan, jenazah Nabi delay tau berapa hari, tak simpan. Pasal tak selesai isu ni, lantik ni. Di mana sahabat bincang? Siapa yang pergi Madinah, depan Masjid Nabi tu ada satu, keseluruhan kawasan tu mereka dah bangun kan, tapi ada satu taman mereka tak buang taman tu. Depan betul-betul Masjid Nabi, betul-betul depan Masjid Nabi ada satu taman yang mereka jaga, mereka pagar. Taman apa tu? Depan Masjid Nabi betul. Taman apa? Tuan-tuan bilang, tuan-tuan pergi cari jubah awal sangat. Depan Masjid Nabi tu, depan Masjid Nabi. Berjalan kaki pun boleh. Masa saya pergi renovate, tutup. Ada pokok-pokok kurma, taman tu. Depa yang lain semua dah jadi dataran dah. Tapi di situ depa kepung. Depa dia tak kacau buat pagar. Saqifah Bani Sa'idah. Ingat tak? Nama apa? Saqifah Bani apa tempat tu? Tempat apa tu? Tempat sahabat berhimpun. Golongan Ansar mari situ, golongan Muhajirin mari situ, mesyuarat tergempar. Siapa nak ganti Nabi? Siapa nak ganti Nabi? Marilah Ansar kata kami lebih layak. Bacalah hujah-hujah. Mari Muhajirin, kami lebih layak. Bacalah hujah-hujah. Berselisih pendapat. Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah, ketika dia sebut dalam kitab dia Siyasatul Syar'iyah fi Islahir Ra'i wal Ra'iyah, Ibn Taymiyah ada tulis satu kitab tentang politik Islam, As-Siyasah Asy-Syar'iyah fi Islahir Ra'i wal Ra'iyah. Dia kata apa? Besarnya kedudukan jawatan pemimpin dalam Islam, jenazah Nabi dilewatkan bagi menyelesaikan siapa nak ganti Nabi. Pasal apa mereka mesyuarat? Pasal Nabi tak habaq. Pasal itu hadis-hadis yang kata Nabi habaq bohong, palsu. Nabi habaq dah, Ali yang ganti dia. Tapi Abu Bakar tak sahabaq, Osman sembunyi. Pasal mereka pun nak jawatan tu, mereka tak habaq. Tu dia jahatnya Syiah. Tu pun ada penceramah duk kempen Syiah dalam masjid. Syiah kata apa? Nabi habaq dah Ali. Tapi pasal apa kita tak tahu? Ni yang jahat Abu Bakar ni. Pasal dia pun duk lapak jawatan tu, dia duk aim jawatan tu, dia sengak. Kalau dia habaq, orang lantik Ali, lepas. Tu dia tuan-tuan, tuduhan Syiah ni. Syiah tuduh ni. Sahabat-sahabat ada dengar tau, Nabi habaq kata Ali. Lepas aku mati, Ali lah pengganti aku. Tapi mereka semua sengak. Pasal apa? Pasal mereka pun nak jawatan tu. Itu Syiah. Tuan-tuan, kadang-kadang bila lama tak sebut Syiah ni, jadi tenggelam puncak, tak sebut sikit. Nabi habaq kah?
Sahabat khianat tau. Kalau sahabat tahu sahabat tak abang, sahabat khianat. Artinya memang tak ada. Saya bukan nak cerita isu tu. Saya nak cerita apa? Tak ada lah pula sahabat Nabi atau bini Nabi abang. Aku selok dah terai, aku tanya dah, hampa duk berkelai buang karan tu. Yang hampa duk berkelai, duk berbincang, musyawarah apa, aku selok terai, aku tanya Nabi terus. Nabi pun habang apa? Nabi habang kata Abu Bakar lah menantu aku dah lantik jadi tu imam, tak faham lagi ke? Ada tak mana-mana sahabat yang pergi selok terai? Ada tak mana-mana isteri Nabi masih ada lagi? Isteri Nabi masih ada. Sahabat Nabi masih ada. Anak-anak Nabi masih ada. Mereka selok tak terai? Mereka tak selok. Tiba-tiba mari kawan ni kata, ada ulama selok tanya Nabi. Nabi jawab. Lagi teruk tuan-tuan, dia kata apa? Lagi teruk tuan-tuan, kita duk kata hadis ni sahih, kawan tu kata hadis ni palsu, kawan tu kata kan, ulama cek tuan-tuan. Nak dapat satu hadis tu sahih tak sahih, cek. Tiap-tiap orang tu cek. Kalau kita belajar ilmu hadis sangat dahsyat. Dia akan cek sanad setiap rawi tu, dia ni hidup tahun bila, mati bila. Dia kata dia jumpa kawan ni. Kawan ni duduk di, contoh kawan ni duduk di Damsyik. Dia duduk di Madinah. Dia kata dia ambil hadis daripada kawan ni. Macam mana dia ambil? Dia duduk di Madinah. Kawan ni duduk ada di Damsyik. Okey, dia kata dia pernah pergi Damsyik. Betulkah dia pernah pergi Damsyik? Cek nama dia ada tak dia masuk? Bila dia masuk? Oh, masa dia masuk, kawan ni dah mati. Tak betul. Tu dia. Sebab itu, ada ulama yang tulis Tarikh Dimashq, sejarah Damsyik. Cerita apa dalam tu? Cerita siapa masuk Damsyik tahun bila, keluar tahun bila, hidup lama mana. Masa dia ni masuk, dia ni memang ada, tapi dia dah penin dah. Macam mana dia kata dia ambil hadis, masa hang masuk dia ni dah nyanyuk. Sampai terus tu. Maksudnya nak kata sahih tak sahih, nak cek satu-satu orang tu, riwayat-riwayat, rawi-rawi tu bukan senang. Tiba-tiba dia kata apa? Dia kata apa? Dia kata apa? Dia kata apa tuan-tuan? Tanya Nabi terus. Rasulullah, hadis ni palsu ke sahih? Dia kata, TV Jahannam ya, kalau tidak saya pasang lah. Tanya Rasulullah terus. Tanya Rasulullah terus. Rasulullah, hadis ni depa kata palsu, sahih ke palsu? Ulama hadis ni kata hadis tu palsu, cek rawi apa ada masalah, kau ni ada problem apa ni, kadzab ke apa ke? Tanya Rasulullah. Rasulullah kata apa? Rasulullah kata, ni hadis tu sahih. Tu dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wallahul musta'an. Apa nak jadi dengan agama kita tuan-tuan? Jahannam. Agama kuih Jahannam ni. Boleh kat kawan ni lingkup habis agama. Jahannam agama. Bukhari kata sahih, pi tanya Nabi kata palsu. Lingkup. Tiba-tiba yang kita kata palsu, dia kata, aku tanya Nabi. Nabi kata yang hang kata palsu tu sahih. Demam. Apa kita nak amal? Jadi duk mengaji hadis buat apa? Ini tuan-tuan. Lepas tu dia kata pula, nak percaya ulama ke nak percaya Nabi? Ulama kata palsu, Nabi yang kediri kata sahih. Tu dia tuan-tuan. Maksudnya apa? Boleh jadi ulama hadis kata palsu, dia akan menghabaq apa? Dia selok dah terai, Nabi kata sahih. Lah sekali, dia saja yang betul, habis ulama. Tu dia tuan-tuan yang depa duk kata tu. Yang depa duk kata kita tolak ulama, depa duk tuduh kita tak pakai ulama. Kita tolak ulama. Siapa dia yang tak pakai ulama lah? Depa. Pasal apa depa tak pakai ulama? Pasal apa depa tak pakai ulama? Dah boleh tanya Nabi terus. Ya salam.
Tuan-tuan ada masalah apa? Pergi tanya dia. Pasal apa? Dia boleh selak terai. Dia boleh selak terai. Rasulullah dia bertanya, saya tak tahu, mungkin sehari dua ni tak tahu. Dia selak-selak terai. Rasulullah kata, hampa buat perkampungan sunnah aku tak suka. Jahannam kita. Depa boleh cakap dengan Rasulullah terus, kita tak boleh. Apa agama Pasal itu ulama Abdullah ibnul Mubarak. Abdullah ibnul Mubarak kata apa? Agama ni kalau tak ada sahabat, tak ada sanad ni, siapa dia, laqala man sya' ma sya'. Betul lagu dia kata. Kalau tak ada lah sanad ni, kalau pakat duk selak terai, pakat duk selak kain, duk selak tanya terus ni, Abdullah ibnul Mubarak kata apa? Pakat cakap ikut dan. Betul tak? Kawan ni kata lohok 3. Hang tahu mana? Aku selak terai kemarin. Kawan nu nak biar saja. Kawan nu pun selak tak? Kitab-kitab ni semua bakar buang. Pasal apa? Kita tak payah kitab dah. Kita selak je lah. Ini pun saban punya besar. Jubah melerek. Tapi cakap. Pasal itu saya kata saban saja besar. Bengap lagi besar daripada tu. Hadirin mukminin, kita bukan marah individu. Kita tak ada masalah dengan individu. Tapi bila dia cakap macam tu, rosak agama. Agama akan jadi apa? Agama akan jadi hawa nafsu. Setiap orang akan suruh buat apa yang dia nak buat. Hadirin mukminin, sahabat berbunuh. Tuan-tuan tahu sahabat berperang. Muawiyah perang dengan Aisyah. Perang apa? Muawiyah lawan dengan Aisyah. Perang apa? Jamal. Sebab Aisyah duduk atas unta. Peperangan itu dinamakan peperangan Jamal. Aisyah berperang dengan Muawiyah. Muawiyah sahabat, Aisyah sahabat, isteri Nabi. Berperang. Lepas berperang dengan Aisyah, dia perang dengan siapa? Perang dengan Ali. Perang Siffin. Talhah bin Ubaidillah meninggal. Zubair ibn al-Awwam. Ni semua sahabat ahli syurga. Ahli syurga. Talhah ahli syurga. Zubair ahli syurga. Mereka perang. Talhah selak terai tak? Aisyah selak terai tak? Tak selak. Patut tuan-tuan masa tu berkelahi tau, berkelahi. Masa tu berselisih. Pasal kes pembunuhan Osman, ada munafik dalam tu. Sahabat bukan mereka berkelahi saja-saja, tapi ada percikan daripada golongan munafik, berlaku perselisihan faham. Masing-masing tak ada niat antara nak bunuh satu orang, tapi perselisihan faham. Mereka tak tahu. Tak ada sahabat pergi duduk selak terai kata aku tanya dah Rasulullah. Rasulullah kata dengarlah cakap Ali, balik bila duduk rumah. Tak ada. Saya ingat kalau Aisyah habaq kata dia selak terai, dia jumpa cakap dengan Nabi. Tuan-tuan percaya? Percaya? Bini Nabi. Nabi wafat atas reba dia. Dia kata dia bercakap dengan Nabi, habaq kata dia betul. Tuan-tuan percaya? Percaya, dia bini Nabi. Tapi dia tak cakap benda tu. Sebab itu hadirin mukminin, hati-hati dengan manusia yang merosakkan agama. Siapa kata dia? Tuan-tuan, ilmu hadis ini masalah kepada sebahagian orang yang mana mereka ada gharad yang lain, ada tujuan yang lain. Dia kata orang dulu tulis kitab, ulama dulu kalau tengok hadis ni sahih tak sahih, tanya Nabi terus. Tuan-tuan, kalau semua orang buat dakwaan macam tu, agama akan jadi semua hadis palsu. Saya tanya Nabi,
Dulu golongan pelampau sufi, bukan semua sufi pelampau, ada sufi yang baik, yang saleh, tapi sufi yang menyeleweng. Dia kata haddatsani qalbi an rabbi, jantung hatiku telah meriwayatkan daripada Tuhanku. Jadi tak perlu nak tahu hadis sahih, tak payah duk buat kajian macam ni. Tanya Nabi terus, Assalamualaikum Rasulullah, hadis ni sahih ke tak? Sahih. Okey, saya tulis. Kalau buat macam tu, tak ada ilmu. Tuan-tuan, Al-Imam, ulama-ulama hadis ketika Nabi masih ada, orang seperti Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni Nabi doa kat dia, Nabi doa kat dia. Ketika dia di rumah Maimunah tu, Nabi doa kat dia, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil, Allahumma 'allimhu al-kitab wal hikmah, dalam sebagian riwayat, dalam riwayat Bukhari. Allah faqihkan dia agama. Pun begitu, apabila Nabi tak ada, dia tak kata bila aku tak keliru, aku ni yang sepupu dengan Nabi, Allahumma salli ala Muhammad, Rasulullah dia tak ada. Bushair al-Adawi, Bushair bin Ka'ab al-Adawi dalam riwayat Muslim, dia mari, dia ni tabi'i, dia bukan sahabat, dia tabi'i. Dia mari depan Ibnu Abbas, dia baca hadis-hadis, baca hadis banyak. Ibnu Abbas buat tak tahu, buat tak dengar. Dia kata, Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, aku baca hadis Nabi, kau buat tak tahu. Kata Ibnu Abbas, ini riwayat ini disebut oleh Imam Muslim dalam muqaddimah Sahih Muslim. Kunna marratan idza sami'na rajulan yaqul qala Rasulullah ibtadarathu absaruna wa asghayna ilaihi bi adhanina falamma rakiban nasu as-sa'ba wal-dhalul lam na'khudh illa ma na'rif. Kata Ibnu Abbas, kunna marra, kami dulu, idza sami'na rajulan yaqul qala Rasulullah, apabila kami tengok satu orang kata qala Rasulullah, ibtadarathu absaruna, mata kami terpandang ke dia, wa asghayna ilaihi bi adhanina, kami pasang telinga kami nak dengar dia kata apa, pasal qala Rasulullah. Falamma rakiban nasu as-sa'ba wadh-dhalul, apabila manusia telah naik menunggang as-sa'ba wadh-dhalul. Sa'ba wadh-dhalul ni Arab kata. As-sa'b, sa'b unta hak payah naik. Wadh-dhalul ialah unta hak senang naik. Maksudnya apabila manusia dah macam-macam jenis dah berjadi, la na'khudhu illa ma na'rif, kami tak akan ambil melainkan apa yang kami tahu. Itu Ibnu Abbas tak kata kami lah lagi tengok duk merapu sangat, aku tanya Nabi sendiri. Muhammad ibn Sirin, tabi'i besar, anak murid sahabat saleh. Ni geng-geng mimpi ni dia suka cerita Muhammad ibn Sirin. Muhammad ibn Sirin ni macam bukanlah dia seperti Nabi Yusuf, dia ada kalangan umat Nabi ni penafsir mimpi, hebat tafsir mimpi. Muhammad bin Sirin, Muhammad ibn Sirin kata, saleh lah dia Muhammad ibn Sirin, tabi'i. Lam yakunu yas'aluna 'anil isnad. Dulu orang tak tanya pasal sanad ni.
Hadasana hak dia kata nak mengaji sanad tu, orang tak tanya dulu sanad ni. Lam yakunu yas'aluna 'anil isnad, mereka tak pernah tanya tentang sanad. Falamma waqa'atil fitnatu, tapi apabila berlaku fitnah, kacau bilau kalangan orang Islam, bergaduh macam-macam, bertelengkah, khususnya apabila berlaku pada zaman Osman, puak-puak yang berbagai-bagai. Falamma waqa'atil fitnatu, apabila berlakunya fitnah, qalu sammu lana rijalakum, maka mereka menyatakan, bagi tahu kami siapa rawi kamu. Hadis ambil mana? Dulu kalau orang kata qala Rasulullah, orang dengar. Tapi apabila banyak dah berlaku macam-macam, semua orang nak bagi menang geng dia ni, kata Muhammad bin Sirin, barulah kata sammu lana rijalakum, bagi tahu kami siapa rawi kamu. Fayunzar ila ahli sunnati fayukhadhu hadithuhum, dilihat kepada ahlu sunnah, diambil hadis mereka. Wa yunzar ila ahli bid'ah fala yukhadhu hadithuhum, dilihat kepada ahli bid'ah, tidak diambil hadis mereka. Tengok rawi. Dia tak kata apabila telah berlaku kekeliruan, sahabat-sahabat dan para tabi'in, anak murid yang saleh, kami semua tanya Nabi terus lah. Tentu apa akan berlaku kalau semua orang buat dakwaan macam tu? Hadis ni memang hamba kata tak sahih, tapi guru kami tanya Nabi terus. Runtuh semua binaan agama. Satu lagi dia kata apa? Hamba Allah tu, bila mesyuarat ulama-ulama nak keluar fatwa ni, keliru tak boleh, saya selak terai, tarik terai, tanya terus Nabi. Wih, hebat. Ingat jawatan kuasa fatwa perlis pun lepas ni mesyuarat nak kena bawa terai tak? Tuan-tuan, telah berlaku perkara yang jauh lebih besar. Sahabat kekeliruan, sokong Ali ke sokong Muawiyah? Sokong Ali ke, itu tak apa besar, mungkin tak ramai sokong Muawiyah, ada juga sahabat yang sokong Muawiyah. Sokong Ali ke sokong Aisyah? Yang ini sepupu Nabi, yang ini isteri Nabi, berperang di atas isu yang keliru. Aisyah fikir macam mana ni nak buat keputusan, orang duk main mengadu. Ali kata dia nak keluar, Al-Hasan kata jangan, bapa aku jangan keluar. Ali tak kata malam tadi pas aku tahajud aku tanya Nabi kok. Nabi kata okey. Ali yang rapat dengan Aisyah, bukan rapat, tidur dengan Nabi. Dia melihat tubuh Nabi apa yang orang tak lain tak lihat, dan Nabi melihat tubuhnya. Dia tak kata malam tadi aku sendiri panggil Nabi, Nabi kata Ali salah. Dia tak kata, Aisyah tak kata. Telah berlaku perkara yang lebih besar. Ketika Abu Bakar buat keputusan nak memerangi orang yang tak bayar zakat, Umar bantah Abu Bakar. Umar kata tak boleh kita perang, mereka masih Islam, tak bayar zakat. Abu Bakar kata kalau tak bayar sebesar tali unta pun aku perangi mereka. Tapi Abu Bakar tak kata, Umar, anda tak setuju malam tadi aku tahajud, aku pagi salam, Nabi kata perang. Ini Abu Bakar dan Umar lebih berhak untuk kata hal itu. Mereka tak kata. Ketika para sahabat berbeza tentang hukum,
dan pandangan tentang Sawadul Iraq. Bilal berbeza dengan Omar. Omar kata tak boleh bagi tanah Iraq tu. Bilal kata kena bagi mengikut Al-Anfal yang diperuntukkan oleh Quran. Bilal tak kata aku muazzin Nabi, pas tengah-tengah aku Allahu Akbar, Nabi mai. Nabi kata bagi kat aku. Tak. Omar tak kata, aku ke mana pergi dengan Nabi, aku bagi salam. Nabi muncul. Tidak ada mereka yang kata. Mari geng-geng kemudian ni kita selok terai. Tanya Nabi, apa jadi pada agama kalau semua buat macam tu? Jadi macam agama mimpi tu. Pasal apa kau nak buat? Tokong tadi malam juga saya ada mimpi. Tak ada rujukan. Kalau mimpi, kita tidak nafikan mimpi yang benar, tapi mimpi untuk diri kau. Ia tidak boleh menjadi fungsi hukum syarak. Yang baru. Dan ini kita kena hati-hati, kerana hal ni akhirnya orang-orang yang klaim-klaim macam ni, buah akhirnya ialah kembali kepada diri mereka sendiri. Akhirnya orang akan nampak hebat dia lah, mimpi dia lah akhirnya. Itu saja. Imam Syafi'i, hebat mana Imam Syafi'i? Terlalu hebat. Nasirus sunnah, pembela sunnah. Kecil-kecil hebat dah. Hafal, muwatta'. Tapi bila Imam Syafi'i rahimahullah, dia pergi ke Baghdad, di sana dikeluarkan fatwa bagi mazhab dia yang qadim. Kemudian dia pergi ke Mesir, mazhabnya yang baru. Qadim mazhab yang lama, mazhab yang baru. Dia kata la aj'alu fil hil man rawa anni kitabi al-Baghdadi. Aku tidak halal orang yang meriwayatkan kitab aku masa di Baghdad. Itu mazhab lama. Dia tak halal. Bukan kata dia tak benar. Dia kata jangan riwayat. Dia tak, aku tak halal sebab riwayat di Baghdad. Di Baghdad dia lama. Imam Ahmad dengan dia masa di Baghdad. Sebahagian qaul Syafi'i itu diwarisi oleh Imam Ahmad. Ulama-ulama tengok Imam Syafi'i keluarkan fatwa yang baru apabila kata ada di Mesir. Hatta ulama dalam mazhab Syafi'i, mereka tak kata ketika di Mesir lebih tua umur dia, lebih dekat dengan Allah, dia tanya sendiri Nabi, sebab tu dia buat keluar keputusan yang baru. Tak. Mereka semak juga qaul Syafi'i rahimahullah. Mereka dapati walaupun dia tak halalkan riwayat yang lama, lebih kurang 18 masalah, ulama-ulama Syafi'i kata qaul lama lebih kuat. Termasuklah solat yang tuan-tuan sebut waladdallin amin, itu qaul qadim. Kalau kita baca Imam Syafi'i kata dia lebih suka amin tu diperlahankan, macam dalam mazhab Hanafi. Dibaca surah juga pada 4 rakaat, 2 rakaat yang akhir tu pun baca juga. Ini qaul yang jadid. Qadim kata tak, baca yang qadim. Ada banyak lagi masalah, berbelah lagi masalah. Ini semua menunjukkan ulama tidak berhukum dengan hanya atifiyah, emosi. Mereka berhukum atas fakta, atas hujjah, atas alasan. Dan semua mazhab seperti itu, termasuklah mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan ulama-ulama Syafi'iyah demikian mereka. Mai kemudian ni, kita ni yang duk pakai mimpi ni, kita mazhab Syafi'i, depa mazhab lain. Tidak benar. Wallahu ta'ala.